Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada kali ini kita akan sama-sama tadabbur surah Al-Baqarah pada ayat 261 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendak, dan Allah maha luas kurniaannya lagi maha mengetahui. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tafsiran ayat, Allah Ta'ala memberitahu dan memotivasikan untuk berjihad dengan harta benda sebelum berjihad dengan jiwa. Ini kerana pada ayat-ayat sebelum ini ada menyebutkan berkaitan tentang berjihad fi sabilillah. Kerana mempersiapkan peralatan diperlukan terlebih dahulu, kemudian baru keperluan yang lain. Sesungguhnya perumpamaan harta yang disedekahkan oleh seorang mukmin di jalan Allah, di sini maksudnya adalah jihad bagaikan biji yang tumbuh, bertambah banyak dan berlipat ganda. Biji gandum ataupun padi yang ditanam di tanah yang subur akan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya terdapat 100 biji, sehingga dari 7 tangkai itu terdapat 700 biji yang berasal dari satu buah, yakni daripada satu biji benih. Begitu juga 1 dirham yang disedekahkan oleh seorang mukmin di jalan Allah akan dilipat gandakan menjadi 700 kali ganda, dan mampu sahaja Allah gandakan menjadi lebih banyak lagi. Jadi di sini perlu untuk kita memahami apa yang disebut pada ayat ialah khusus motivasi ataupun ayat dorongan, gesaan agar untuk infak ataupun bersedekah fi sabilillah pada jalan Allah, yakni berjihad pada jalan Allah. Jadi pahalanya diumpamakan bagaimana dengan sedikit ataupun sebahagian harta yang dinafkahkan. Walaupun 1 dirham, walaupun 1 ringgit yang dinafkahkan itu fi sabilillah lebih bernilai berbanding daripada 1 ringgit ataupun bahkan 20 ringgit yang kita beli untuk makanan. Pelajaran daripada ayat, sekurang-kurangnya kita mengetahui tentang keutamaan infak harta untuk jihad, dan hal itu merupakan sebaik-baik infak. Dan yang kedua, keutamaan bersedekah dan kesudahannya yang indah. Maka ini yang ditafsirkan, yang disebut dalam tafsir As-Sa'di. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apakah yang kita boleh tadabbur bersama pada ayat ini? Iaitu keutamaan menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi soalannya, kenapa perlu bersedekah? Itu perkara yang pertama sekali. Daripada banyak-banyak perkara ni, sebelum kita bincangkan berkaitan tentang infak fi sabilillah ataupun infak-infak yang lain ni, kenapa perlu kita bersedekah? Ada 2 sebab utama kenapa kita perlu bersedekah. Yang pertama ialah mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Allah, dan yang kedua menginginkan keuntungan di akhirat.
Sebagaimana dalam surah An-Nahl pada ayat ke-18, Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak mampu menentukan jumlahnya, tak mampu untuk hitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah tentu dengan asbab daripada nikmat-nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, kalau kita perhatikan pada tubuh badan kita, sudah memadai untuk kita melahirkan rasa syukur di atas segala kurniaan yang Allah telah berikan kepada kita. Yang mana dengan semua yang disediakan ataupun diciptakan ataupun direzekikan kepada kita ini, perlulah untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara syukur di atas nikmat ialah dengan kita bersedekah. Dan begitu juga dalam surah Asy-Syura ayat ke-20, Allah Taala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya satu bahagian pun di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana infak yang dikeluarkan daripada sebahagian harta kita, yang kita infakkan itu lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, bukan kerana untuk mendapatkan nama, bukan kerana untuk mendapatkan kepentingan. Ianya ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu jaminan akan kebaikan. Disebabkan apa? Disebabkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan luasnya kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjanji dengan sabdanya, tidak akan dikurangi harta dengan sebab bersedekah. Allah tidak menambah keampunan seseorang hamba, melainkan seseorang itu ditambah dengan kemuliaan. Tidaklah seseorang itu merendah diri kerana mengharapkan keredaan Allah, melainkan akan diangkat darjatnya. Subhanallah. Ini adalah jaminan daripada Allah, jaminan daripada Nabi SAW, bahawasanya Allah tidak akan mengurangkan harta bagi orang yang bersedekah. Bila dia bersedekah, lagi digandakan, sebagaimana yang disebut pada ayat yang kita bicarakan ini. Itu perkara yang pertama. Kenapa kita perlu bersedekah? Sudah tentu adalah disebabkan asbab kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah tentu kita menginginkan keuntungan di akhirat, iaitu dengan manfaat, iaitu yang disebut sebagai nikmat syurga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebaik-baik infak adalah infak fi sabilillah. Kenapa disebutkan fi sabilillah? Pada jalan Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, pada surah tak ingat lagi. Okey, yang ni surah okey, terlupa bubuh ni. Ni pun surah Al-Baqarah juga ni. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, iaitu menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama mohon maaf tak tertulis apa dia punya ayat tu, tapi dalam surah Al-Baqarah lah. Ayat ini diturunkan selepas daripada ayat tadi tu. Maksudnya mengukuhkan lagi kenapa begitu besar
ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang berinfak pada jalan Allah. Lalu dia spesifikkan lagi, Allah tanya, siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah? Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah? Makna pinjaman di sini, dan sesungguhnya bukanlah Allah itu memerlukan daripada sesuatu daripada makhluk, tidak. Maksudnya di sini ialah nak mengatakan bahawa seolah-olah mereka yang mengeluarkan harta, yakni infak pada jalan Allah Subhanahu wa taala itu, seolah-olah dia memberi bentuk pinjaman kepada Allah. Memang harta tu Allah yang bagi, hakikatnya. Tapi nak sebut siapa yang boleh keluarkan harta yang dia sayang semata-mata kerana Allah. Sebab apa? Sebab balasannya itu di akhirat. Maka Allah akan lipat gandakan pembayarannya. Maksudnya yang disebabkan dia bagi pinjam tadi ni, ataupun bagi hutang, bahasa mudahnya dia bagi hutang, maksudnya Allah berhutang pada kita seolah-olah, Jadi Allah akan melipat gandakan bayarannya. Sebab itu kalau dalam kita bermuamalah, kalau berapa kita pinjam, banyak tu juga kena bayar balik. Kalau contoh katakan, kan hari ni ada yang mengatakan bahawa kenapa kita perlu buat loan sekian, bukankah itu riba? Ya, yang ni yang haram. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala seolah-olahnya, bagaimana bila kita memberi pinjaman ataupun dalam istilahnya Allah berhutang dengan kita sebab kita keluarkan infak kita ni, maka nanti Allah lipat gandakan, nanti Allah bayar lagi banyak lagi pada tu. Ini daripada ayat ni nak menyebutkan ayat yang menjadi satu motivasi tambahan supaya mereka, yakni di kalangan kaum muslimin, bersegera untuk berinfak pada jalan Allah. Sebab itu kita tengok bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang yang sangat pantas untuk bersedekah, berinfak pada jalan Allah. Bila mana ditanya seorang demi seorang di kalangan sahabat Nabi, semuanya menyebut harta-harta yang diinfakkan tersebut. Menurut Imam Ibn Katsir, berdasarkan hadis yang melatari turunnya ayat ini, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abdullah Ibnu Mas'ud, ketika ayat ini turun, terdapat seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah dari kalangan sahabat Ansar bertemu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguh Allah telah menghendaki kita agar menghutanginya. Maksudnya kita beri pinjam pada Allah. Bahasanya betul ke Allah nak berhutang dengan kita? Bahasanya begitu. Rasulullah menjawab, benar wahai Abu Dahdah. Abu Dahdah berkata, perlihatkan tangan engkau ya Rasulullah. Ibnu Mas'ud berkata, lalu tangan Rasulullah diraih, maksudnya Abu Dahdah pegang, berkata, aku menghutangkan ataupun memberi hutang tembokku kepada Tuhanku. Dia ada satu tembok yang mana tembok itu dijadikan sebagai kubu, ada berapa? Ada 600 pokok kurma. Bayangkan, dia seolah-olahnya, maksudnya istilah tu istilah, kenapa boleh dia nak gunakan istilah dia infak, tetapi nak mengatakan bahawa kita lebih rasa apa, kita akan lebih rasa bernilai bila mana orang tu cakap, oh yang ni dialah yang punya, maksud kata itu hak kita, seolah-olah begitu. Istilah saja, tapi sememangnya harta yang kita ada ni pun semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Dahdah dia telah memberi hutang ataupun memberi pinjam 600 pohon kurma. Bukan setakat itu saja, beserta keluarganya yang tinggal di dalamnya. Maksud kata semua keluarganya itu turut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Mas'ud berkata lagi, lalu pulanglah Abu Dahdah menghampiri istrinya dan memanggilnya, wahai Ummu Dahdah. Isteri menjawab, ya suamiku. Saya Abu Dahdah berkata, keluarlah kamu, aku telah mengambil janji mengutangkan semua ini kepada Tuhanku yang maha mulia lagi maha agung. Subhanallah. Muslimin muslimat yang rahmati Allah, hebat kan?
apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa? Sebab mereka meyakini apa yang mereka beri Allah akan lipat gandakan. Subhanallah. Jadi di sini kita ambil peluang di penghujung Ramadan ini, sudah pasti lagi bertambah-tambah ganjarannya di bulan Ramadan lagi. Mana tahu berlaku pula pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita manfaatkan sedikit ataupun sebahagian daripada harta kita untuk infak fi sabilillah. Tak kisahlah apa jua infak yang ada, dan paling terbaik adalah infak fi sabilillah. Dan yang terakhir untuk sama-sama saya kongsikan dalam ruang yang agak terbatas ini, iaitu keistimewaan bagi mereka yang berinfak. Banyak, tapi yang sempat saya kongsi hanya ada beberapa. Yang pertamanya iaitu infak sebagai kunci rezeki. Jelas dalam surah As-Saba pada ayat 39 Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin." Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tiada satu pagi pun yang dilalui seorang hamba melainkan akan ada dua malaikat turun dan berdoa, "Ya Allah, berikan kepada pemberi sedekah ganti sedekahnya." Manakala malaikat yang satu lagi akan berdoa, "Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan sedekah atau menahan hartanya untuk disedekahkan, iaitu dengan kemusnahan ataupun binasa pada hartanya itu disebabkan kedekutnya." Justru setiap mukmin perlu yakin amalan bersedekah memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa sekiranya ia sentiasa diamalkan dalam hidup mereka. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki dan menyekatnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-Nya, dan apa sahaja yang kamu berikan Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik." Surah Sabah ayat 34. Jadi jelas menunjukkan bahawa apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang infak pada jalannya, inilah dia satu perkara yang menyebabkan kita mendapat kebaikan demi kebaikan, keuntungan demi keuntungan. Jadi infak ini merupakan pembuka atau pengunci kepada rezeki. Yang kedua ialah jaminan keampunan dan rezeki bagi mereka yang berinfak. Dalam surah Al-Baqarah pada ayat 268 Allah Ta'ala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Syaitan menjanjikan, yakni menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, iaitu kedekut dan tahan harta. Sedangkan Allah menjanjikan untuk kamu keampunan daripadanya dan kurniaannya, dan Allah maha luas kurniaannya lagi maha mengetahui. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, dua hal dari Allah dan dua hal daripada syaitan. Dalam dia menafsirkan ayat ni, beliau menyatakan sedemikian. Syaitan menjanjikan, yakni menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan. Syaitan itu berkata, jangan kamu infak harta kamu, peganglah, maksud tahan, jangan kamu sedekah. Peganglah untuk kamu sendiri kerana kamu memerlukannya. Dan ia menyuruh kamu berbuat kejahatan, iaitu dengan tidak berinfak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dua hal dari Allah Taala adalah Allah menjanjikan untukmu keampunan daripadanya, yakni atas maksiat yang kamu kerjakan, dan juga yang kedua Allah janjikan kurniaan, iaitu rezeki. Al-Qadi Ibnu Atiyah berkata, pada ayat ini ada dua kalimah yang dia tafsirkan. Yang pertama kalimah maghfirah, dan satu lagi fadla, yang mana Allah telah menjanjikan yang pertamanya maghfirah, keampunan bagi orang-orang yang infak pada jalan Allah. Allah janjikan keampunan pada dia. Keampunan ini adalah janji Allah bahawa dia akan mencukupi seluruh
mencukupi kesalahan seluruh hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Maksud mencukupi di sini ialah mengampuni segala kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang infak tersebut. Sedangkan kalimah fadlan, kurniaan, adalah membawa maksud rezeki yang luas di dunia serta pemberian nikmat di akhirat dengan segala apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sedikit yang kita boleh ambil manfaat daripada ayat ini. Jelaslah betapa besarnya ganjaran bagi orang yang bersedekah, infak pada jalan Allah. Jadi kita ambil peluang, saya ajak diri saya dan kepada semua untuk kita lipat gandakan kita punya infak. Sudah pasti kalau kita nak bersedekah, kita sedekahlah kepada mereka yang lebih hampir, kan? Orang-orang yang dekat dengan kita, di kaum kerabat kita. Kalau ada yang susah, mereka didahulukan. Kemudian barulah mereka yang jauh dengan kita. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perkongsian ini. Yang baik datang daripada Allah, kurang lemah kelemahan saya, mohon maaf. Jadi wallahu alam bissawab.